بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara langsung daripada Masjid Al-Firdaus Bandar Baru Selayang, pengajian tafsir pada setiap malam Rabu ataupun pada setiap hari Selasa malam. InsyaAllah pada malam ini seterusnya adalah sambungan daripada penafsiran ayat yang bermula daripada ayat yang ke-13. Bermula daripada ayat yang ke-13 surah Al-An'am ayat yang ke-100, muka surat 129. Bermula daripada ayat yang ke-13. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil kirim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 13 surah Al-An'am, walahu ma sakana fil laili wan nahar, dan bagi Allah Subhanahu wa taala apa sahaja yang ada di langit dan juga pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Wa huwas sami'un alim, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang disifati dengan sifat yang maha mendengar dan disifati dengan sifat yang maha mengetahui. Satu ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang pemilik mutlak yang telah menciptakan, yang telah menjadikan, yang telah menggerakkan, yang telah mentadbir, yang telah mentakdir. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang mana apa sahaja yang berada di atas langit dan juga bumi, perjalanan siang dan malamnya, dikaitkan dengan zaman yang berlangsung, itu semua adalah walahu, milik Allah Subhanahu wa taala. Sakana di sini menunjukkan kewujudan yang ada. Kewujudan yang ada pada waktu malam ataupun siang semuanya adalah milik Allah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang ciptakannya, yang mewujudkannya sehingga ada. Ada yang dikenal manusia, ada juga yang tidak dikenal manusia. Kewajipan bagi kita adalah mengetahui segala-galanya telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah, atas masyiah Allah, atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam waktu malam itu adanya kehidupan seperti mana adanya kematian. Begitu juga pada waktu siang adanya kehidupan dan ada juga kematian. Lalu
dinisbahkan akan kehidupan dan juga kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam dan juga siang adalah dua waktu dengan dua waktu yang besar yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan perjalanan alam ini melalui dua waktu ini. Pada waktu malam Allah Subhanahu wa taala menciptakan buat manusia sifat lemah berbanding daripada sifat kuat pada waktu siang. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala atau iradah wal qudrah daripada Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan buat kita bahwasanya pada waktu malam itu adalah waktu yang sesuai untuk beristirahat. Wa minal laili libasa, dan pada waktu malam itu adalah waktu di mana libasa, malam itu menyelimuti kamu. Itu adalah satu kiasan. Seperti mana dikiaskan kegelapan itu menyelimuti kita, menunjukkan pada waktu itulah kita pun beristirahat. Pada waktu malam itulah kita tidur. Dan dalam Islam, Rasulullah SAW menghendaki kita, bahkan disunatkan sekiranya kita tidur dalam keadaan gelap. Mengapa agaknya? Kerana lebih memberi keselesaan dan memudahkan untuk kita bangun untuk bertahajud, berqiyam kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi. Pada waktu malam hendaklah kamu bangun bertahajud, yakni pada waktu yang gelap bangunlah. Ketika mana manusia sedang lena asyik dengan mimpi mereka, sedangkan kamu bangun asyik pula beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut oleh Allah wa minal lail, dan pada waktu malam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala pemilik pada waktu, pada pembahagian pada waktu malam itu sendiri, walaupun pada hakikatnya kita tidak mengetahui pembahagian tersebut. Hanya saja kita mengikut dengan apa yang dilakukan oleh Rasul, khususnya pada ibadah malam, iaitu dengan zikir Rasulullah SAW sebelum baginda Rasulullah tidur pada waktu malam. Kemudian pula zikrullah Rasulullah SAW setelah dia bangun pada waktu malam tersebut. Lalu Rasulullah meneruskannya dengan salat tahajudnya, salat qiyamnya, dengan membaca Quran di dalam salatnya dengan bacaan yang panjang, yang lama berdirinya. Itu semua adalah sesuatu yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mungkin itulah rahsianya kejayaan kita di akhirat, iaitulah pada waktu malam tersebut antara waktu yang sangat-sangat menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala sebut wa minal laili fatahajjad. Fatahajjad bermaksud adalah setelah seseorang tidur lalu dia bangun dalam keadaan susah bangunnya. Mengapa? Kerana masih lagi waktu malam, yang mana pada waktu malam tersebut adalah waktu yang sesuai untuk seseorang mencari mimpi-mimpi yang indah. Tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala, walahu ma sakana. Dialah Allah pemilik yang mengadakan bahagian-bahagian pada waktu malam tersebut, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasulullah yang berkaitan dengan ibadah malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahaimu ya Muhammad yang sedang berselimut, bangunlah. Bangunlah untuk menunaikan solat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ini dalam waktu malam, mungkin pada pertengahan malam ataupun mungkin lebih daripadanya ataupun kurang daripada itu. Apapun dia adalah satu bahagian malam yang pada awalnya Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahui antara waktu malam tersebut bermula daripada maghrib sehinggalah menjelangnya subuh itu, di manakah yang dimasukkan pertengahan malam sedikit ataupun lebih daripadanya, ataupun disebut sebagai sepertiga malam, 1/3, 2/3, ataupun akhir pada malam tersebut. Pada awalnya Rasulullah SAW solat malam sewaktu di Mekah, Rasulullah SAW tidak mengetahui bahagian-bahagian waktu tersebut dan menyebabkan Rasulullah SAW solat sepanjang malam.
diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebahagian di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah solat malam dan diwajibkan atas Rasul untuk solat pada waktu tersebut selama 10 tahun. Setelah 10 tahun barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terakhir dalam surah Muzammil, ayat yang ke-20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna. Maknanya dialah Allah Subhanahu wa taala saja yang melihat, yang mengetahui, yang mana kamu tidak mengetahui dengan apa yakni pembahagian malam itu, yakni dialah Allah menyaksikan pada malam tersebut bagaimana Rasulullah dan para sahabat beribadah sepanjang malam. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik mutlak yang ada pada waktu malam, yang ada pada waktu siang. Oleh kerana itu, seperti mana juga dikaitkan dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik mutlak di langit dan juga di bumi, dan di antara bainahuma, di antara keduanya, maka dikaitkan juga di antara langit dan juga bumi, di langit, di bumi yang dikaitkan malam dan juga siang, maka itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan, dia mengadakan. Ada di antara manusia bersyair tentang malam, bersyair tentang siang, tetapi mereka tidak hadirkan bahawasanya siang dan malam itu milik Allah. Salah satu tanda keagungan Allah, kehebatan Allah adalah menciptakan malam dan siang, di mana tidak ada di antara manusia ataupun jin yang mampu untuk menciptakan malam dan juga siang. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, di manakah lokasi syurga itu?" Lokasi makna tempatnya. Lalu ditanya kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Di manakah akan malam tak kala mana datangnya siang? Di mana pula akan siang tak kala mana datangnya malam?" Lalu sahabat itu jawab, "Wallahu alam ya Rasulullah." Maka begitu juga kata Rasulullah, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Menunjukkan bahawasanya dengan akal manusia tidak akan mampu untuk mengetahui di manakah syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti mana juga untuk mengetahui di manakah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diwajibkan untuk mengetahui di manakah syurga, di manakah akan neraka, tetapi kita diwajibkan beriman wujudnya syurga, wujudnya neraka. Keduanya diwujudkan, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu golongan untuk golongan yang bahagia, satu golongan adalah golongan yang sengsara. Yang bahagia ke syurga Allah, yang sengsara ke neraka Allah. Itu menjadi rukun dalam rukun iman kita kepada hari berbangkit, beriman pada akhirat. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan setelah dia mengatakan malam dan siang itu miliknya, dia yang memperjalankan malam dan juga siang. Dialah yang mendatangkan waktu malam yang mana wujud kegelapan sehingga menjadi salah satu tanda dia adalah malam. Maka terlihat di langit sana, di ufuk langit adalah kehadiran bulan, untuk mengetahui tentang peredaran bulan yang berlangsung. Adadas sinina wal hisab, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra dan beberapa lagi surah, beberapa ayat yang disebut oleh Allah, yakni agar kita dapat mengira, yakni berkaitan dengan satu bulan perjalanan, begitu juga mengetahui yakni 1 tahun perjalanan. Ya Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mendengar ini menunjukkan bahawa manusia tidak akan dapat lari daripada apa yang dikatakannya, yang dilafazkannya. Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat mendengarnya makhluk. Subhanallah, Maha suci Allah daripada disamakan sifatnya seperti mana yang disebut oleh Allah, laisa kamitslihi syai'. Ini menunjukkan bahawasanya tidak boleh sama sekali untuk kita sifatkan akan sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajibul wujud dengan sifat makhluk yang telah diwujudkan oleh Allah yang bernama makhluk. Dialah Allah Al-Khaliq. Lalu begitu juga yang dimaksudkan Maha mendengar Allah Subhanahu wa taala, bukan Maha mendengarnya Allah ataupun mendengarnya Allah melalui satu alat, satu yang diperlu bantuan, seperti mana kita sendiri mendengar tak kala mana adanya anggota yang membantu kita adalah dinamakan telinga. Pada bahagian telinga itu pula ada gegendang telinga, dan telinga kita tidak cacat, telinga kita tidak rosak.
maka kita akan mampu mendengarnya. Tetapi tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar. Seolah-olah seperti mana keadaan Allah Maha mendengar itu sama seperti mana keadaan kita juga yang mendengar. Maka bersalahan di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan barang siapa yang menyamakannya, kafirlah dia. Bukankah kita ketahui bahawasanya manusia apabila mendengar, dia tidak dapat mendengar seluruhnya, melainkan dia akan mampu untuk menangkap satu-satu apa yang didengarnya. Dia tidak akan mampu untuk menangkap 2-3 perkataan, 2-3 percakapan seperti mana seseorang yang sedang bercakap dengannya 3 orang, lalu dia nak menangkap setiap daripada 3 orang yang berbicara padanya itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksudkan Maha mendengarnya Allah, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mendengar perbicaraan makhluk-makhluk di seluruh alam ini sebelum Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu menciptakannya. Seperti mana dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan takdir atas alam ini 50,000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan juga bumi. Maha mengetahuinya Allah, lalu dia mendengar juga seluruh daripada apa yang dibicarakan oleh makhluk, walaupun belum lagi zahir makhluk tersebut di atas muka bumi ini. Itulah yang dimaksudkan As-Sami', Maha mendengarnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang dibicarakan oleh makhluk-makhluknya. Bahkan makhluk itu sendiri mempunyai had di sudut pendengarannya. Mungkin dia hanya mampu untuk mendengar satu perbicaraan dengan jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter. Kalau sekiranya dengan bantuan mic begini mungkin sampai jarak 30 meter, 40 meter, 50 meter. Akan tetapi mempunyai hadnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan had, seperti mana maha besarnya Allah tidak ada kaitan dengan saiz. Maha lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan dengan kelembutan yang kita fahami pada kelembutan sifat manusia itu sendiri. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala alim yang maha mengetahui. Maksudnya segala-gala atas alam ini diketahui oleh Allah. Mustahil ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa yang mengatakan ada yang tidak didengar oleh Allah, ada juga yang tidak diketahui oleh Allah, maka kafirlah dia, kerana dia telah menyamakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana sifat makhluk. Seperti mana kita manusia ada yang kita mampu untuk mendengarnya, ada juga yang tidak mampu untuk kita mendengarnya. Begitu juga ada yang kita tahu, ada juga kita tidak tahu. Lalu dikaitkan juga sifat ini dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang sama, maka kafirlah orang tadi. Oleh kerana itu, hendaklah kita ketahui jangan sama sekali kita menyamakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat makhluk, termasuklah sifat rahmat Allah ataupun sifat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, kepada siapa? Kepada musyrikin yang datang membantah, yang berdebat, yang merendah-rendahkan dan juga mengolok-olokkan dengan apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya mereka tidak mengolok-olok menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengolok-olok dan menghina apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui Rasulullah seorang al-amin, tetapi mereka mengingkari apa yang dibaca oleh Rasul datang daripada Ruhul Amin, iaitulah malaikat Jibril yang turun lalu bacakan apa yang diperintah oleh Allah, iaitulah wahyu, iaitulah Al-Quranul Karim. Aghairallahi attakhidhu waliyan fatirus samawati wal ardh. Apakah patut aku ini mencari pelindung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan akan langit dan juga bumi? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalimah fatir di dalam Quran juga bermaksud khaliqi. Fatiri bermaksud khaliqi, makna dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan akan langit dan juga bumi. Pada asalnya kata Abdullah bin Abbas, aku juga tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan fatir. Sehinggalah aku menuju ke satu tempat, di situ adanya terdapatnya orang-orang Arab Badui yang sedang berebut-rebut tentang sebuah telaga. Mereka berebut-rebut sehingga bangun seseorang mengatakan, aku lebih layak kerana akulah fatir. Fatir tu dia kata. Fatir tu hadzal bir.
Akulah lebih layak kerana akulah yang telah cipta, maksudnya membuat akan telaga ini. Lalu barulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pun mengetahui bahawasanya orang Arab menyebut fatir di situ. Bila disebut fatir tu mana aku telah cipta, aku telah buat. Ini menunjukkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang cipta, yang membuat akan langit dan juga bumi. Jadi di sini adalah satu penambahan lafaz agar orang-orang musyrikin mengetahui yang menciptakan langit dan juga bumi adalah Allah Subhanahu wa taala dan bukannya berhala-berhala yang mereka sembah itu. Ghairallahi attakhidhu waliyan, apakah patut aku ini mencari mendapatkan waliyan yang melindungi, yang mengawasi. Maksudnya adalah diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu terhadap umatnya. Apakah patut Rasulullah mencari Tuhan selain pada Allah? Apakah patut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari akan kehidupan selain pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi kehidupan? Apakah patut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari kesenangan selain daripada kesenangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini semua kembali balik ghairallahi attakhidhu waliyan. Dialah Allah Subhanahu wa taala waliyan, yang dimaksudkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi, yang Maha mengawasi, yang Maha menjaga. Seperti mana dialah Allah yang menciptakan langit dan juga bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga yang mencipta, lalu Allah Subhanahu wa taala juga yang memeliharanya, yang mengawasinya. Maksudnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga dimakan manusia, sehingga dimakan oleh haiwan-haiwan. Maka itu semua kembali balik dialah Allah Subhanahu wa waliyan. Dialah yang menciptakan, dia yang memelihara, dialah juga yang menjaga. Maka tidak patut untuk mengambil selain pada Allah untuk mengawasi, untuk menjaga, memelihara akan diri seseorang. Bahkan hakikat Islam ini sendiri dialah Allah yang memelihara dan menjaganya. Dan Islam ini tidak pernah dihina. Mereka orang yang menghina Islam, dia yang akan mendapat kehinaan. Kini menunjukkan barang siapa yang menghina Islam, Islam apabila dihina tidak akan menjadi lemah kerana dia adalah agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata galau olehmu, ya Muhammad, apakah patut aku mencari akan pelindung, penolong selain pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan juga bumi? Wa huwa yut'imu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan. Wala yut'am, dan dia tidak diberi makan. Sekiranya dia yang memberi makan, maka yang mendapat makan itu tentu adalah yang lemah. Kerana dia perlu makan. Pada akal manusia boleh fikir, kita sendiri boleh uji kaji diri kita, analisa diri kita. Sekiranya kita tidak makan pada pagi, pada pagi hari kita tidak makan, tengah hari kita tidak makan, petang tidak makan, malam tidak makan, biar tunggu besok lagi tidak makan, lalu apa yang akan berlaku pada kita? Sifat lemah. Bukan sekadar sifat lemah, bahkan akal kita ini memikirkan sesuatu, memikirkan kematian, dan memikirkan sepatutnya seperti mana seseorang yang nak mati berfikir. Barulah dia tahu bahawasanya inilah yang dirasai oleh seorang manusia apabila dia tidak makan. Apatah lagi kalau sekiranya dia tidak makan dan juga minum. Maka dialah Allah yang memberi makan. Ini menunjukkan kita adalah makhluk yang mendapat makan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana disifati dengan makhluk yang lemah, yang memerlukan pertolongan daripada Allah melalui apa yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitulah makanan. Selain pada itu adalah minuman. Wala yut'am, dan dialah Allah Subhanahu wa taala tidak diberi makan. Apakah layak untuk kita memberi makan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan kepada kita? Apakah layak kita memberi Allah Subhanahu wa taala makan sedangkan di atas alam ini dialah yang memberi makan kepada seluruhnya? Apakah patut perlu kita memberi kepada Allah Subhanahu wa taala makanan? Ini menunjukkan bahawasanya barang siapa beranggapan Tuhan juga perlu makan untuk hidup, Tuhan juga perlu makan untuk berdiri, Tuhan juga perlu makan untuk berjalan, Tuhan juga perlu makan untuk adanya kekuatan, maka kafirlah dia. Kafirlah dia.
Maka ayat yang jelas menjadi dalil yang qat'i yang dipegang oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya tidak ada kaitan bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki perut untuk dia makan. Tidak ada kaitan untuk Allah Subhanahu wa taala itu untuk disuapkan makan. Tidak ada kaitan sama sekali bahawasanya daging-daging yang kita sembelih untuk Allah maka Allah memerlukan untuk dia makan. Tidak sama sekali. Tapi dialah Allah yut'imu, dialah yang memberi makan pada makhluk-makhluknya di atas muka bumi ini. Lalu apa yang kita pelajari bukan sekadar makhluk bernama manusia, bernama jin, haiwan-haiwan, tetapi kita lihat rupa-rupanya tumbuh-tumbuhan juga makan dengan cara yang kita sendiri tidak mengetahui cara dia makan. Tetapi kalau kita belajar sains, bahawasanya akar-akar itu yang berada dalam tanah itu ibarat memakan apa yang berada di dalamnya. Sehinggalah air itu, akar-akar menyerapnya untuk pembesaran pada tumbuhan tersebut. Ini menunjukkan ada kaitan dengan makan dan juga kaitan dengan minum. Oleh kerana itu apabila kita melihat ada pokok-pokok yang memiliki air, soalannya bagaimana air itu ada dalam pokok tersebut? Tentu dia meresap, tentu dia mengambil pada air-air yang berada di tanah lalu berada pada batang pohon tumbuhan tersebut. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk dalam keadaan wa khuliqal insanu dha'ifa, lebih manusia dalam keadaan lemah. Lalu bagaimana kita mengakui akan lemahnya kita? Kita perlu makan. Seperti mana Firaun laknatullah, dikatakan dia seorang raja dunia yang hebat sekalipun, tetap juga dia perlukan makan. Lalu dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi, tetapi dia juga perlukan makanan. Maka adakah layak Tuhan itu untuk makan? Bahkan apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kemarau di Mesir, maka dia minta Nabi Musa alaihissalam doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala pulihkan negeri Mesir. Dikhawatirkan negeri Mesir akan melalui musim kemarau yang berpanjangan yang menyebabkan kebuluran dan kebuluran. Jadi oleh kerana itu jangan melayakkan diri ini mempunyai sifat-sifat Tuhan. Jangan mengatakan dia sendiri adalah Tuhan, dan jangan pula pernah kita mengakui ada Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menzahirkan keagungannya, kemuliaannya, sifat maha pemberinya, yakni dia memberi kita makan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita makan dengan sesuatu yang baik-baik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita makan sehingga dengannya kita kuat untuk beribadah. Seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap kali Nabi makan lalu Nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah makanan ini semua menjadi kuat untuk ahli keluarga Muhammad untuk beribadah kepadamu. Qul, katakan lagi olehmu ya Muhammad, inni umirtu an akuna awwala man aslam. Sesungguhnya aku telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain yang sama yang menyebutnya adalah setiap para nabi, setiap para rasul. Seperti mana juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam telah berkata demikian. Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yaqub, sehinggalah kepada zuriat-zuriat Yaqub, sehinggalah kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Bahkan semua para al-anbiya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia itu yang mula-mula sekali menyerah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar membawa manusia kepada Allah dengan menyerahkan diri kepada Allah, tapi para nabi rasul orang yang pertama yang telah menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud menyerahkan diri di sini adalah untuk tunduk. Maksud menyerahkan diri ini adalah untuk menyerahkan segala-galanya, pada nyawanya, pada jiwanya, pada hatinya, pada perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Maksud orang-orang yang musyrik di sini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barang siapa mengakui ada Tuhan selain pada Allah walaupun dikatakan dia tidak menyembahnya, tetap juga dia dikatakan telah menyembah Tuhan tersebut, tetap juga dia termasuk mereka-mereka yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini menunjukkan bahawasanya perintah agar awal-awal Islam, awal-awal menyerah diri, dan larangan agar tidak menyekutukan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Qul, katakan lagi olehmu ya Muhammad kepada mereka itu, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sesungguhnya akhafu, aku sangat-sangat takut. Aku sangat-sangat takut kepada Tuhanku sekiranya aku menderhaka kepada Tuhanku, yaknilah dengan satu azab pada satu hari, yang mana azab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut dengan satu azab yang sungguh-sungguh besar yang tidak pernah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar azab tersebut. Yang dimaksudkan adalah seorang Nabi, seorang Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bagi tahu kepada manusia-manusia, khususnya mereka-mereka yang ingkar, sekiranya aku menderhaka akan Tuhanku, nescaya Tuhanku akan memurkaiku, maka di akhirat kelak dia akan datangkan siksaan yang sungguh-sungguh besar sehingga tidak mampu untuk aku keluar daripada siksaan tersebut. Ini menunjukkan bahawasanya dakwah para nabi, dakwah para rasul adalah untuk membawa manusia agar takut ke Allah Subhanahu wa taala. Takutkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana zahirnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan sebuah siksaan. Zahirnya akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan nerakanya. Zahirnya akan siksaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak memandangnya pandangan rahmatnya. Maka oleh kerana itulah para nabi, para rasul, khususnya baginda Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku sangat-sangat takut untuk menderhakai akan Tuhanku. Bahkan sekiranya aku tidak melaksanakan terhadap apa yang diperintah oleh Tuhanku, nescaya dia akan mengazabku. Oleh kerana itulah aku sentiasa membawa manusia kepada Allah, membawa manusia kepada ketaatan kepada Allah, agar mereka juga termasuk golongan-golongan yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang menderhaka kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka dengan satu azab yang besar di akhirat kelak. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, maksudnya daripada siksaan, daripada azab, daripada kebinasaan, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar telah mendapat rahmatnya, maknanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu jawapan. Di atas dunia manusia mengatakan ini kebahagiaan, ini ketenangan, ini keselesaan. Akan tetapi pada hakikatnya, selagi mana manusia tidak diberi di perkara-perkara yang diinginkan itu semuanya di akhirat, nescaya apa yang disebutkan di atas dunia itu satu omong-omong kosong saja dan bukan satu hakikat. Bukan menjadi satu hakikat. Hakikatnya dialah Allah yang memberi kebahagiaan. Kalau ditanya siapakah mereka yang selamat, kembali balik dengan firman Allah, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan, makna Allah memberi keselamatan yakni di akhirat terhadap orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawapannya adalah siapakah mereka-mereka yang selamat di akhirat? Tidak kita jawab terus mereka yang beriman kepada Allah, tetapi mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala rahmati terhadap mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang berjaya di akhirat? Dan mereka tidak disebut mereka berjaya kerana iman mereka, tetapi disebut mereka berjaya disebabkan Allah yang memberi fawzul azim, memberi kejayaan yang besar kepada mereka. Itulah hakikat kebahagiaan. Itu adalah hakikat yang menyelamatkan. Itulah hakikat kesenangan yakni di akhirat kelak. Ma yusraf anhu, barang siapa yang dijauhkan daripadanya, maknanya kembali balik dengan azab yaumin azim, faqad rahimah, sungguh-sungguh mereka telah mendapat akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya lawan rahmat Allah adalah murka Allah, kedua-dua adalah daripada sifat zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat rahmat ini tidak boleh kita menzahirkan seperti mana sifat rahmat di antara kita, sifat kasih sayang di antara kita. Kerana cukup bagi Allah memandang seseorang hamba dengan panggilan rahmat, maka selamatlah dia.
Kiranya di atas dunia seorang hamba telah mendapat pandangan rahmat Allah, yang dipandangkan kasih Allah, dia telah selamat di dunia, maka membawanya selamat juga di barzah dan membawa juga selamat di akhirat kelak. Oleh kerana itulah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pandangan pertama Allah Subhanahu wa taala bukannya adalah pada wajah seseorang, bukan pada harta benda seseorang, tetapi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin akan tetapi pandangan pertama Allah Subhanahu wa taala adalah pada qulubikum wa a'malikum, iaitulah kembali balik pada hati kamu dan juga amal-amal kamu. Ini menunjukkan hati adalah pandangan yang pertama yang dilihat oleh Allah, kerana segala-galanya yang berlaku di atas alam kembali balik atas sifat pada hati itu. Sebuah negeri itu menjadi buruk negerinya disebabkan hati yang buruk, penganut-penganut mempunyai hati yang buruk di dalam negeri tersebut. Bila sahaja seseorang yang mempunyai hati yang buruk, nescaya perangainya juga akan ikut buruk, nescaya perkataannya juga akan ikut buruk, nescaya akalnya juga akan ikut buruk. Mengapa? Disebabkan itu semua adalah kembali balik pada peranan hati. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala melihat akan hati seseorang hamba lalu dia mencintainya, barang siapa dia telah mendapat cinta daripada Allah, seperti mana dalam sebuah hadis, aku tidak akan azab siapa-siapa yang aku pandang dengan pandangan cintaku. Aku tidak akan azab siapa-siapa yang aku pandang dengan pandangan rahmatku. Aku juga tidak akan azab siapa-siapa yang merasa malu apabila aku memandangnya. Ini disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas bahawasanya mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah di akhirat kelak adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan agama Allah, mentaati perintah-perintah Allah, sama ada perintah itu berat ataupun ringan, kecil ataupun besar, tetapi dia bangun melaksanakannya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, dan demikian inilah rahsia kejayaan yang besar. Kejayaan itu bukan dengan kaitan dengan jual beli bisnes, tetapi kejayaan itu adalah orang yang Allah jayakan dia dengan rahmatnya. Allah yang Allah beri kejayaan dengan maghfirahnya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kejayaan dengan redanya. Orang-orang yang telah diberi kejayaan oleh Allah sehingga dia tidak disiksa, sama ada di dunia maupun di akhirat. Itulah fawzul azim. Al-fawzul azim adalah kejayaan yang besar yang tidak pernah dicapai melalui tangan-tangan manusia ataupun melalui program-program manusia ataupun melalui apa saja yang dicipta oleh manusia. Tetapi yang dimaksudkan al-fawzul mubin adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain disebut oleh Allah fawzul azim, kejayaan yang sungguh-sungguh agung. Mengapa disebut demikian? Kerana dialah Allah yang memberi kejayaan tersebut. Oleh kerana itulah orang kafir tahu bahawasanya yang melayakkan seseorang untuk masuk syurga rahmat Allah, lalu mereka mohon daripada rahmat Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang mereka dengan pandangan muka sehingga mereka pun dicampakkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala memandang dengan pandangan murkanya di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita untuk memandang akan wajah Allah, memandang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu dia menimpakan kepadamu bidurrin, satu mudarat, satu bahaya, fala kashifa lahu illa hu, tidak ada siapa yang menghilangkan kembali akan bahaya ataupun mudarat tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita membaca la ilaha illallah, tiada zat yang diibadahi, yang disembah melainkan hanya Allah. Tidak ada ilah, ilah itu ada zat, adalah zat, yakni Allah Subhanahu wa taala lah, melainkan hanya Allah. Begitu juga tidak ada zat yang menghilangkan segala yang bahaya melainkan Allah. Tiada zat yang memberi kebaikan melainkan Allah. Tiada zat yang mengurniakan, yang memberi lalu mengambilnya melainkan Allah. Tiada zat yang menghidupkan, tiada zat yang mematikan melainkan Allah.
itu semua kembali balik pada la ilaha illallah. Jadi apa saja yang berlaku di atas muka bumi, atas iradah, atas qudrah wal masyiah Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki untuk menguji makhluk di atas muka bumi dengan pelbagai macam-macam ujian. Akan tetapi ada ketetapan yang telah berlangsung atas keizinan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan usaha manusia untuk kafir kepada Allah, maka dia kafir. Ada juga di antara usaha manusia untuk beriman kepada Allah, lalu dia pun beriman. Itu yang dipegang oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu juga yang perlu kita pegang. Bahawasanya di atas dunia ini ada manusia yang al-ikhtiarahnya memilih kebaikan, ada al-ikhtiarahnya adalah memilih kejahatan, keburukan. Al-ikhtiarah adalah yang dia memilihnya. Bahkan di sisi Allah, dialah Allah yang mengizinkan perkara itu berlaku. Seperti mana Abu Jahal itu sendiri dengan usahanya untuk mati kafir, maka dia pun berlakulah atas kehendak Allah matinya kafir. Tetapi ada di antara manusia yang berusaha untuk matinya sebagai seorang Islam yang mukmin, maka dia mati sebagai seorang Islam yang mukmin. Jadi oleh kerana itu nisbahlah segala-galanya kepada Allah. Hanya saja jangan menisbahkan kepada Allah satu perkara yang dilakukan oleh manusia sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkannya. Hanya dia berlaku atas masyiah, yaknilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkannya. Mana apabila dia berlaku tanpa redha Allah, berlaku tanpa rahmat Allah. Bila manusia itu sembah selain pada Allah, ia atas masyiah kehendak Allah dia berlaku. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan manusia untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila berlakunya kesyirikan tersebut, maka tidak ada rahmat redha Allah di dalam kesyirikan yang dipilih oleh manusia-manusia. Tetapi apabila manusia beriman kepada Allah, melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah, maka di dalamnya ada rahmat Allah, di dalamnya ada redha Allah, di dalamnya ada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya Allah menimpakan kamu mara bahaya, maka tidak ada siapa yang dapat menghilangkannya melainkan Allah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sedang menguji dunia pada hari ini, maka hendaklah kita ketahui tidak ada siapa yang berjaya menghilangkannya. Sama ada doktor pakar ataupun vaksin ataupun sesiapa, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat menghilangkannya. Oleh kerana itu mohonlah kepada Allah. Bermula dan berakhir mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita memandang apa yang dipersembahkan oleh tangan-tangan manusia kerana menghilangkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menimpakan maksud memberikan kepada kamu kebaikan, maka dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maksudnya, apabila Allah memberi kebaikan kepada seseorang, maka tidak ada siapa boleh mengambil kebaikan tersebut ataupun menghalang kebaikan tersebut, kerana kembali balik setiap kebaikan atas Allah yang maha berkuasa yang telah memberinya. Seperti mana juga dalam Quran, dalam hadis Rasulullah juga Nabi pernah menyebut, apabila seseorang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada siapa dapat menyesatkannya. Kerana dialah Allah, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dia memberi akan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Maksudnya dia memberi hidayah sehingga tidak ada siapa yang dapat menyesatkannya setelah Allah memberinya hidayah. Sehingga sampailah dia ke jalan yang lurus. Maksudnya sampai dia kepada Islam dan matinya juga Islam, seperti mana hidupnya juga Islam. Menunjukkan maha berkuasanya Allah sehingga tidak boleh dilawan, tidak boleh ditewaskan, tidak boleh dilemahkan. Oleh kerana itu kita tidak perlu bimbang. Dialah Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi yang maha memberi penyembuhan. Apabila kita yakin dialah Allah Asy-Syafi, insya-Allah Allah akan memberi kesembuhan.
Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mengikut sangkaan akan hamba-hambaku. Maksudnya apa? Kita menyangka Allah yang dapat memulihkan segala keadaan yang berlaku. Ya, betul, maka Allah akan memulihkannya. Tetapi kalau sekiranya sangkaan kita, Allah tidak akan memulihkannya, Allah tidak akan menolong dan membantu kita, maka dia akan berlaku seperti mana yang kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, apabila Allah menguji kita sehingga kita bermaksiat kepada Allah, maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kita bahawasanya dengan istighfar juga tidak menyebabkan dosa kita diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begitu, kerana sesiapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan sesat. Ini menunjukkan barang siapa dikembalikan, membawa dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, ini menunjukkan dia bukan seorang yang sesat. Dia bukan seorang yang hidup secara batil. Kerana orang yang sesat dan hidup secara batil, dia tidak akan pernah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali ayat yang ke-18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-qahir, yang maha berkuasa, yang tidak boleh dilemahkan. Itu maksud al-qahir fawqa ibadihi, sehingga maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala atas ataupun lebih daripada apa yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Seperti mana maha mengetahui, tidak ada satu makhluk, sama ada malaikat ke Nabi Rasul sekalipun, yang sama ilmunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang diketahui oleh Allah, maka dia juga mengetahuinya. Tetapi hendaklah kita ketahui bahawa ilmu itu maksudnya adalah nur, adalah cahaya yang diberi oleh Allah, yang telah disediakan oleh Allah. Lalu barang siapa yang mencarinya, maka dia akan mendapatkannya. Selain pada itu, ilmu itu juga adalah satu curahan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada akal seseorang, kepada hati sanubari seseorang. Ibarat seperti mana sifat cinta. Ada seseorang yang mencintai kerana akal semata-mata dan bukannya hati. Ada seseorang yang cinta kerana akal dan hati. Ada seseorang yang mencintai bukan kerana akal tapi hatinya. Maksudnya ada tiga bahagian. Iaitulah orang yang mencintai seseorang kerana akal saja tapi bukan sampai kepada hatinya. Ada seseorang yang mencintai seseorang kerana kedua-duanya. Dan ada juga yang mencintai seseorang itu hanya disebabkan hati dan tidak pada akalnya. Seperti mana contoh, walaupun anaknya tidak pandai tetapi ayah tetap mencintainya. Mana anak tidak berakal tetapi ayah mencintainya kerana hatinya. Oleh kerana itulah perlu kita ketahui bahawa inilah sifat hati tetapi tidak dikenal oleh manusia-manusia yang berada di akhir zaman. Maksudnya adalah di antara orang Islam itu sendiri. Kerana dia mempunyai akal, dia mempunyai hati. Apabila hatinya itu tertarik dengan seseorang, seperti mana seorang isteri yang tertarik dengan seseorang yang bukan suaminya, dan dia tertarik dengan hatinya, bukan pada akal orang tersebut, tertarik pada hatinya, maka kesannya adalah mengurangi cintanya pada si suaminya itu. Tetapi kalau dia mencintai seseorang hanya sekadar pada akal, maka itu tidak mengapa. Kerana orang itu mengajarnya, menjadi gurunya, tapi tidak sampai pada hatinya, dibawa orang itu masuk ke dalam hati. Kecuali seorang saja di atas buku bumi ini, iaitulah baginda Rasulullah SAW. Kita mencintai Rasulullah dengan akal yang dimiliki oleh Rasul dan juga hati yang dimiliki oleh Rasul. Bahkan tidak sempurna iman kita sehinggalah mencintai baginda Rasulullah SAW. Apabila seorang isteri itu mencintai Rasulullah, itulah orang yang pertama yang dicintainya, maka lengkaplah cintanya terhadap suaminya, maka lengkaplah cintanya terhadap anak-anaknya, maka lengkaplah cintanya kepada kedua ibu bapanya setelah dia mencintai baginda Rasulullah SAW. Itu keadaannya. Mengapa yang disebut? Mengapa apabila dia mencintai Rasul, maka dia telah mencintai dengan cinta yang penuh pada suaminya, anak-anaknya dan juga ibu bapanya. Kerana tidaklah seseorang mencintai selain pada Rasul, melainkan itu semua kembali dengan firman Allah, fattabi'uni, ikut aku. Makna ikutlah aku, cara aku mencintai keluargaku,
Cintailah, ikutlah cintaku seperti mana aku mencintai anak-anakku. Cintailah aku seperti mana aku mencintai akan isteri-isteriku. Jadi itulah menunjukkan pada cinta kepada Rasul, menyebabkan sempurnanya cinta kepada selain pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang maha berkuasa. Tidak ada hamba, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengatasi kehebatan Allah Subhanahu wa taala sampai bila-bila. Wa huwal hakimul khabir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi yang maha mengetahui. Al-Hakim maksudnya dialah yang menseimbangkan alam ini. Seperti mana diri kita, Islam tu satu agama yang seimbang. Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia-manusia daripada mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Islamlah yang menyelamatkan manusia daripada akal-akal manusia itu menjadi rosak. Islamlah yang membawa manusia kembali kepada syurga yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Al-Khabir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, maknanya secara keseluruhan, sehinggalah alimun bidzati sudur, sehinggalah apa saja yang kita lintaskan sesuatu dalam hati kita, jiwa kita, tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi selesai kita beberapa ayat yang kita pelajari pada malam ini. Semoga daripada apa yang kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala menambah ma'rifah, menambah ilmu, sehingga semuanya ini dijadikan sebagai satu tawajuh, satu wasilah sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri kuliah tafsir pada waktu, pada masa dan hari yang sama insyaAllah pada akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.